Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ringkas tapi padat, penuh dengan persoalan. Itulah isi utama kepada isu dan ulasan kali ini. Pertama sekali ialah, apa masa depan Barisan Nasional selepas ini? Adakah Barisan Nasional akan betul-betul bubar? Karena Barisan Nasional ialah gabungan parti politik yang dianggotai 3 parti utama. Di Sabah 1, yaitu PBRS, dan MIC serta MCA dan UMNO. 3 parti utama kepada Barisan Nasional ini ialah MIC, MCA, dan UMNO. Tapi baru-baru ini kita sudah mulai dengar, di mana-mana negeri, beberapa buah negeri sudah mulai mengisytiharkan dan memohon supaya diluluskan mereka keluar ataupun putuskan hubungan, tinggalkan Barisan Nasional. Terdahulu-dahulu ialah MCA. MCA menyatakan di beberapa buah negeri untuk meninggalkan Barisan Nasional. Yang kedua, terkini pula MIC wilayah persekutuan pula lulus usul mahu tinggalkan Barisan Nasional. Menjadi tanda tanya kita semua ialah, kemana pergi MIC dan MCA? Inilah yang betul-betul kita nak tahu. Kalau MIC dan MCA betul-betul keluar daripada Barisan Nasional, kemana mereka pergi? Sedangkan selama ini, mereka adalah sekutu sejak kita merdeka. MIC, MCA bersama UMNO. Tapi sejak UMNO atau Barisan Nasional bekerja sama dengan Pakatan Harapan dalam Kerajaan Pusat, MCA dan MIC betul-betul tidak bersetuju, terutamanya dalam kerajaan ada DAP. Itulah yang mungkin menyebabkan MIC dan MCA marah dan rasa merajuk. Lalu mereka pun mencadangkan untuk tinggalkan Barisan Nasional. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pula pendapat Anda semua? Wajarkah MIC dan MCA meninggalkan Barisan Nasional? Itu dulu soalan pertama. Sebelum kita teruskan ulasan panas ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia". Saudara, kalau MCA dan MIC meninggalkan Barisan Nasional, kemana arah pergi mereka? Itu soalan kedua. Bolehkah Anda memberikan jawapan komen kemana MIC dan MCA pergi? Kalau mereka bersama dalam Perikatan Nasional, mampukah mereka hidup di Perikatan Nasional? Atau tindakan seperti itu adalah tindakan bunuh diri? Karena pada pandangan saya, bila mereka berada dalam Perikatan Nasional, mereka tidak semestinya menjadi kuat. Kalau mereka sangka mereka bersama dalam Perikatan Nasional mereka menjadi lebih kuat, silap-silap hari bulan itu akan menjadi batu nisan untuk MCA dan MIC. Karena belum terbukti bahawa mereka pergi ke Perikatan Nasional mereka akan jadi lebih kuat. Silap-silap hari bulan, bukan MCA, MIC yang akan jadi lebih kuat, tetapi DAP akan jadi lebih kuat dan dominan. Pada pandangan berapa orang netizen, kawan-kawan penganalisis politik, mereka kata yang wajar dilakukan oleh MIC dan MCA ialah menikmati keadaan sebagai kerajaan. Lagi pula MIC dan MCA memang mempunyai kerusi parlimen, kerusi Dewan Undangan Negeri yang sangatlah sedikit. MIC berapa saja ahli parlimen, MCA berapa saja ahli parlimen. Jadi mereka sepatutnya sedar bahawa mereka memang perlu bangkit. Tapi bangkitnya bukan sebagai pembangkang, tapi sebagai kerajaan. Bangkit sebagai pembangkang adalah seperti kebangkitan yang sangat susah, payah, mustahil. Karena kita tahu, bukan mudah untuk jadi pembangkang. Tapi kebangkitan bersama pemimpin ataupun kerajaan itu lebih mudah.
MIC dan MCA sepatutnya menikmati apa yang ada dalam kerajaan. Mereka sepatutnya memilih untuk berdamai, memilih untuk berbaik-baik dengan kerajaan. Sudah tiba waktu nanti pada pilihan raya, masa itulah baru tunjukkan yang betapa mereka boleh kerja. Bukannya mau keluar daripada kerajaan, bukannya mau keluar daripada Barisan Nasional. Sepatutnya saat ini MIC dan MCA bekerja keras supaya mereka dapat menonjolkan diri sebagai pemimpin atau sebagai parti politik yang relevan, yang masih diterima dan bekerja keras. Jangan sampai pula seperti yang saya kata tadi, gara-gara MIC dan MCA keluar daripada Barisan Nasional, mereka akan lebih ditolak, lebih tidak relevan dan kehilangan penyokong. Boleh menjadi kemungkinan bahawa MIC dan MCA akan lingkup dalam pilihan raya kalau mereka berada dalam Perikatan Nasional. Mereka berada dalam Barisan Nasional, terbukti mereka boleh kuat. Sudah pernah dan akan pernah lagi. Dalam Perikatan Nasional, belum tentu lagi. Dan akan dilihatlah nanti dalam pilihan raya negeri Sabah, yang menurut jangkaan dan hampir-hampir dapat disahkan pada bulan September ini, Dewan Undangan Negeri Sabah akan dibubarkan. Berita kabar angin sudah hampir dapat disahkan bahwa bulan September ini pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah dan pilihan raya negeri Sabah, pilihan raya negeri Sabah, umum negeri Sabah akan diadakan di Sabah pula, mungkin pada pertengahan atau hujung bulan September ataupun awal bulan Oktober. Yang menarik, di sinilah penentuan sejauh mana Perikatan Nasional masih diterima di Malaysia, masih diterima di Sabah. Karena kita tahu semasa gelombang Perikatan Nasional mengalir di Sabah, ada banyak juga parti Bersatu menang pada waktu itu. Tapi kali ini saya lihat Perikatan Nasional akan betul-betul dalam keadaan yang sangat terdesak, sangat struggle untuk mendapatkan kembali kemenangan seperti itu. Banyak kerusi mereka sudah lompat. Banyak ahli-ahli politik ataupun ahli Dewan Undangan Negeri daripada Bersatu yang telah lompat parti. Jadi, disinilah penentuan apakah pilihan MIC dan MCA yang terbaik. Kalaulah saya pemimpin MIC dan MCA, saya tidak akan keluar daripada Barisan Nasional, tetapi saya akan menjana kepercayaan dan menjana kerjasama dengan kerajaan ini sebaik-baiknya. Berhenti bertelagah, lebih baik tonjolkan yang kamu bekerja keras di dalam parti dan juga kerajaan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sehari selepas penangkapan anak bekas Perdana Menteri Malaysia, hari ini kita dikejutkan pula dengan rampasan sebanyak 2,6 juta dadah di Pangsapuri mewah. Wow, ini bukan satu jumlah yang kecil. Satu, Malaysia, negara kita menentang, membenci, anti dadah. Kita langsung tak setuju dengan dadah. Tapi macam mana dadah yang berjumlah 2,6 juta ini boleh berada di Pangsapuri mewah? Paling mudah lagi kita nak tanya ialah, siapa yang melindungi Pangsapuri mewah ini? Ini bukan orang miskin, ini orang kaya di Pangsapuri mewah dengan dadah yang begitu banyak. Kita pun nak tahu juga siapa dalang pemilik rumah Pangsapuri mewah itu. Kalau sebelum ini kita dengar bukan dadah yang dirampas, wang ringgit, duit bertimbun-timbun. Tapi kali ini pula lain ceritanya, dadah pula yang berjumlah 2 juta ringgit. Menurut laporan di FMT, dadah itu dibungkus
untuk diedar secara tempatan, termasuk di pusat hiburan. Pangsapuri mewah terus dijadikan stor penyimpanan dan pembungkusan sindiket dadah. Susulan rampasan bernilai 2,6 juta dalam 2 operasi di Johor Bahru. Rupa-rupanya kes ini berlaku di negeri di Johor. Saudara-saudara sekalian, kita harus menyokong semua langkah kerajaan untuk memerangi najis dadah ini. Kita tidak boleh biarkan dadah ini bermaharajalela di dalam negara kita, yang pastinya akan merosakkan negara kita ini. Ketua Polis Johor Abdurrahman Arsyad berkata, dalam 4 serbuan berasingan pada 18 dan 20 Ogos itu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor turut menahan 4 individu dipercayai berperanan sebagai pekerja sindiket. Sebelum itu, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci pengedar dadah". Izinkan saya dulu untuk kongsikan dengan Anda semua, ini terapi imun Transovictor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita yang lemah dan bodoh akan menyebabkan badan kita selalu kena penyakit dan tak sembuh-sembuh daripada penyakit, dan imun badan kita juga menyerang diri kita sendiri. Tapi apabila terapi imun ini mengajar dan mendidik imun badan kita menjadi seperti seorang guru yang mendidik imun badan kita bukan sekadar menjadi kuat tetapi seimbang dan jadi bijaksana, imun badan kita akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini tidak menyembuhkan kita, tetapi imun badan kita yang menjadi kuat dan bijaksana itulah yang akan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Polis yang menyatakan laporan ini juga mengatakan bahwa Ketua Polis Johor menyatakan bahwa serbuan itu dibuat dalam 4 serbuan yang berasingan pada 18 dan 20 Ogos. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor juga turut menahan 4 individu dipercayai berperanan sebagai pekerja sindiket. Beliau berkata, sindiket memilih pangsapuri berpagar dan berpengawal dipercayai untuk mengedar dadah bagi pasaran tempatan termasuk di pusat hiburan. Dalam operasi pertama di 3 unit pangsapuri, polis menahan seorang lelaki tempatan dan 2 wanita Vietnam berusia 29 hingga 33 tahun. Hasil serbuan menemukan 7,15 kg serbuk MDMA, 1,2 kg serbuk ekstasi, 11 gram ketamin, dan 230 biji pil ekstasi di dalam sebuah unit pangsapuri. Beliau berkata, hasil serbuan susulan di sebuah lagi pangsapuri, polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 45 tahun dan merampas 8,34 kg serbuk MDMA, 5,61 kg serbuk ekstasi, 11,25 gram ketamin, 10 biji pil ekstasi, 4 biji pil erimin 5, dan 19 botol cecair dadah. Abdurrahman berkata, menerusi keempat-empat serbuan terbabit, polis menyita wang tunai RM7.050, 2 cincin emas dan sebuah kereta. Beliau berkata, hasil saringan urin mendapati 3 yang ditahan positif dadah jenis metapetamin, manakala Simakan mendapati seorang memiliki rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Semua direman hingga Rabu untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 6 dalam kurungan 3 Akta Immigration 1959-63. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.